Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang melanggan atau menengok siaran daripada NR Channel TV9. Malam ini saya, Zaharin Muhammad Yassin atau dikenali dengan nama Sang Kelembai, akan membuat siaran langsung secara try run untuk mengatasi masalah-masalah akan berlaku jika siaran sepenuhnya NR Channel TV9 ini bermula pada 1 hari bulan Disember ini. Lagi beberapa hari ya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang menonton dan melihat melalui channel YouTube, Facebook dan juga lain-lain channel melalui kumpulan-kumpulan yang berkongsi akan NR Channel TV ini. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita nak bercakap kepada soal apa Melayu dapat tahun 2020 ini. Tahun 2020 ini telah diinflasi pada tahun 2000 dulu dengan tujuan untuk membina satu bangsa Malaysia, satu kemajuan negara yang berjaya. Tetapi apa yang Melayu dapat? Kerana wawasan 2020 ini ialah kesinambungan kepada satu polisi Enviro 2000. Macam dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru 1970 sampai 90. Kemudian disambung dengan perancangan pembangunan jangka panjang. Kemudian itu diberhentikan, kemudian disambung kepada konsep wawasan 2020. Maknanya pada tahun 2020 yang akan tamat 2-3 hari yang ke depan ini, kita sebuah negara maju setaraf dengan Hong Kong, Amerika, Jepun, Korea yang sebelah timur, di barat, negara-negara Eropah. Tapi bagaimana? Bagaimana yang tuan-tuan tengok sekarang ni? Ya? Keadaan apa Melayu dapat? Melayu makin lama nampaknya makin menyimpang daripada jati diri dia Melayu. Kita tidak menghina perayaan agama lain. Kita menghormati lakum dinukum waliyadi. Kita tidak menyembah apa yang dia sembah dan dia tak sembah apa yang kita sembah. Tetapi pada 25 hari bulan hari itu kita gempar. Sebelum itu kita digemparkan lagi. Kita apa yang digemparkan pada 25 hari bulan? Orang Melayu Islam tanpa rasa malu telah meraihkan secara keluarga Melayu. Kalaulah mereka pergi ke rumah kawan-kawannya Nasrani, Kristian, meraihkan, itu bagus, itu muhibah, itu perpaduan yang patut digalakkan. Tapi ada setengah Melayu sekarang makan malam dengan pakaian Santa Claus dia, dengan bertanduk lagi, dan tu adalah yang megah di kawasan rumah dia ke akan pameran-pameran apa dipanggil tu, setting meraihkan Christmas. Jadi tuan-tuan, ini try run. Jadi tuan-tuan akan tengok kami ini berbual ya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh menekan dan juga boleh hantar soalan. Saya boleh baca. Yang antara yang menghantar Yazi bin Hashim, Rosli Rafi pun ada. Ilham Ibrahim, di mana saya ada dia ada. Samsudin Nawawi. Ini takut saya ni. Kalau peguam ni ada ni, itu takutnya saya. Jadi walaupun bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, sementara try run ini saya harap dia akan memberi pertolongan kepada tuan-tuan untuk mengkaji di mana kelemahan kami supaya kami dapat membetulkannya. Jadi dari itu saya nak katakan, apabila kita lihat orang Melayu sekarang ini hilang jati diri, bukan sesat, saya tak kata sesat, dia jati diri dia sudah hilang.
Sebelum itu kita telah digemparkan adanya anak Melayu pergi ke India berkahwin, kemudian timbul isu akidah dia. Jadi kita akan bincang tuan-tuan, dan saya akan sambung bercakap perkara ini selepas iklan ini. Tuan-tuan tengok, ini iklan ni perlu tuan-tuan. Tanpa iklan susah juga kami nak bergerak. Duit api, duit air, sewa bangunan nak kena bayar juga. Minta derma kami tak buat. Jadi tuan-tuan, silakan technician masukkan iklan yang pertama yang kita cuba try. Itu malam ini kita tidak membincangkan kepada isu tahun 2020. Kita bincangkan Melayu apa dapat sejak tahun 57 ke tahun 2020 ini. Dalam keadaan ini banyak pandangan-pandangan, macam-macam NGO, pertubuhan-pertubuhan yang menjalankan kajian yang nak mempertahankan. Saya rasa UMNO, saya ni UMNO nak sebut UMNO lah, sorry tuan-tuan. Kita merasakan bahawa yang berlaku sekarang ni, orang Melayu ni tak ada arah. Kalau masuk parti politik, Melayunya, parti politiknya nak berjuang mempertahankan Islam, mempertahankan bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu, bangsa Melayu, hak istimewa raja-raja. Ini semua kes pada saya tak boleh kenyangkan perut orang Melayu. Pada saya lah, pada orang lain saya tak tahu. Patutnya orang Melayu sekarang jangan konvensional lagi. Jangan lagi konvensional dalam bentuk perjuangan politik dia dalam perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan itu. Dah ada dah. Perjuangan untuk Islam, untuk bangsa Melayu, untuk hak istimewa Melayu, untuk Raja Melayu, semuanya tu dah ada tuan-tuan dalam perlembagaan. Dia tak payahlah parti-parti politik Melayu nak meletakkan itu asas perjuangan dia. Tak payah. Tetapi letakkanlah asas perjuangan kita ke arah membentuk satu Melayu yang maju, Melayu yang global, Melayu yang berjaya. Tetapi kita dah jadi merdeka daripada tahun 57, dan sekarang tahun 20, lebih daripada 63 tahun. Kita merdeka, apa pun tak ada. Apa sebab jadi begitu? Nanti tuan-tuan akan tanya saya, apa sebab jadi begitu? Kenapa tak cakap? Dia jadi begitu ialah kerana orang Melayu ni, semua jajarannya, yang politik satu masalah, pentadbir satu masalah, turun ke bawah,
kaum pekerjanya satu masalah, iaitu tidak ada kejujuran, keikhlasan. Orang Melayu terkenal dengan peribahasanya macam nau dalam belukar, iaitu melepaskan pucuk masing-masing. Dari dalam kehidupan bangsa Melayu ni, termasuk dalam parti politik, semua macam nau dalam belukar. Belukar tu gelap tuan-tuan. Jadi boleh nampak cahaya sikit-sikit dia. Jadi nau ni kalau duduk dalam belukar, dia akan keluar seorang-seorang je. Dia tidak bersepadu. Dia tak hendak cuba mencari jalan supaya belukar itu boleh dikemaskan. Semak itu dibuang supaya sama-sama belukar boleh kenal satu sama lain. Itu tak berlaku. Itu sebab sekarang tahun 2020. Ialah ini soal pandemik. Kadang kita mula pandemik bulan 3. Jadi maknanya kita menghadapi 9 bulan. Benda yang tak boleh buat-buat apa-apa untuk kemudian. Tetapi yang selama ini apa kita buat? Kita sibuk kepada perkara yang remeh. Saya kata remeh itu bukan bererti saya kata rasuah tidak remeh. Tetapi apa solusinya terhadap rasuah? Bagaimana nak mementerah rasuah? Nak bergantung dengan SPRM. SPRM ni manusia tuan-tuan. Dia bukan malaikat Jibril ke Israel ke apa malaikat pun. Dia pun manusia. Dia perlu juga jaga kepentingan dia, makan gaji dia. Bos dia centralism. Maknanya bos dia akan menentukan, bukannya musyawarah, bukan keputusan kolektif, bukan. Saya tahulah diorang ni punya cara bekerja. Kita harus sekarang ni jangan mengharapkan SPRM. Kita kena lakukan sama. Kita tu sebabnya di Malaysia ni kita tidak pernah nak analisa kenapa orang tu susah nak mati. Berbulan-bulan sakit, bertahun sakit, tak mati-mati. Ini kan mati ni mudah. Kita syukur alhamdulillah orang mati, orang tak ada sebab mati dalam tidur, sakit 2 hari batuk mati. Itu alhamdulillah. Tapi ini berbulan-bulan. Datu dah tahu sakit ternak tu, beribu lah duit nak dibelanjakan, nak menyambung nyawa dia untuk hidup di dunia untuk apa? Kan? Saya nak cakap tuan-tuan lah, almarhum mak saya sakit. Tak ada harapan nak hidup. Saya buat anak dia. Senang ya saya buat. Saya semayang. Sunat, saya doa, semayang hajat pada Allah. Ambil nyawa mak saya. Kerana kalau mak saya panjang umur pun dia tak akan jadi normal macam biasa. Dengan keadaan kesakitan itu. Dah lah dia bengkok kerana sakit tulang dia tu. Jadi kenapa kadang-kadang saya pun heran juga. Orang hantar mesej kat saya. Kalaulah budak-budak, orang remaja, kita nak sambung nyawa, dia ada jugalah faedah. Tapi jangan marahlah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan yang mendengar pula kata saya tidak Islamik. Saya pandai saya senang. Kita dalam hidup ini mesti berbakti kepada keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Dari itu untuk berbakti, jangan merosakkan masyarakat. Problem sekarang ni, apabila kita tengok orang ni rasuah, orang ni sapu duit dan sebagainya, mereka ini adalah merosakkan masyarakat dan merosakkan bangsa. Dan bangsa tidak pernah, iaitu bangsa Melayu, tidak pernah nak menghina mereka ini sebagai perosak bangsa, pengkhianat dan sebagainya. Kerana kamu tidak menjaga amanah dia. Oleh itu kita semua ni haruslah mempunyai jiwa yang merdeka untuk nak menjaga kepentingan bangsa kita. Dan dalam masa yang sama, kita jangan nafikan hak bangsa orang lain. Dari itu kita perlu berterus terang. Supaya orang Melayu ni tidak lagi berada dalam zaman hang jebat, zaman hang tuah, zaman kerajaan Melayu dulu. Kita dah dijajah oleh British, dijajah oleh Portugis sebelumnya, dah dijajah juga oleh Belanda sementara. Kita tidak pernah belajar dengan sejarah dijajah. Sekarang kita dijajah oleh Barat secara mindanya. Neokolonialisme baru ya. Kolonialisme ni, bentuk baru ni bukan lagi bawa askar tuan-tuan. Bukan dia bawa kereta meriam nak serang negara kita. Neokolonialisme sekarang ini
dalam konteks masa kini pemikiran kita. Macam contoh dia. Pemikirannya, Christmas ni kita raikan. Kita dah update punya bangsa. Kita kaya, kita ada harta, dan ini tak ada kena-mengena dengan bangsa Melayu. Kerana bapak kita dulu buat meniaga, kita kaya. Tapi apa yang dia dapat nikmat dulu kerana apa? Kerana cerdik dia? Kerana pandai dia? Tidak. Kerana dia Melayu. Kerana dia Melayu ada kota 30% itu. IP kereta ke, IP pasir ke, kerana dia Melayu. Tapi bila mereka ini dah kaya, mereka akan kata bahawa ini kerana kebolehan mereka. Macam dululah almarhum bos saya, Tan Sri Ghazali Shafie, pernah berkata dengan saya, Rin, orang Melayu ni, kalau dia buat sesuatu kejayaan, itu kerana kebolehan dia. Tapi kalaulah nanti perkara buruk berlaku, rugi, tak berjaya, itu salah kerajaan, bukan salah dia. Jadi inilah perkara-perkara yang kita semua untuk bercakap bahawa dalam tahun 2020 ni apa Melayu dapat. Kita berkuasa. Tak usahlah you kira parti politik siapa. UMNO 60 tahun, PS 22 tahun, dan sekarang ni apa? Si PN ini walaupun tak sampai setahun, bulan 2 tahun depan baru setahun. Apa dia buat untuk Melayu? Apa dia buat untuk Melayu? Tanah reserve Melayu makin lama makin kurang. Kalau kita tengok kan, saya tadi petang saya pergi jalan berkeliling dekat Damai Kompleks. Yang ini tanah bandaraya yang masih lagi bus stand ada. Sebelahnya itu dulu pun parking kereta, bandaraya punya tanah. Tiba-tiba saya tengok ada bangunan baru, flat, apartmen, 470,000. Siapa agak-agak yang jual tanah bandaraya ni? Gadai tanah Melayu ni, tanah bandaraya tu. Siapa yang dapat nikmat? Dan ada tak kota orang Melayu? Jadi masalahnya sekarang, dulu waktu saya zaman muda, kita berjuang lah supaya orang Melayu ni ada kota. Kemudian kota dihapuskan. Di zaman Tun Dr. Mahathir, dia kurangkan, dia buang terus unit-unit bahagian Bumiputera dalam mana-mana kementerian. Kalau anda anak muda, anda tak akan dapat pengetahuan bahawa satu masa dulu semua kementerian ini ada unit penyertaan Bumiputera, tapi dah dibuang. Orang Melayu belum lagi berdiri tegak, dah ditendang kursi dia. Macam itulah contoh dia. Belum lagi berjaya, unit penyertaan Bumiputera itu dihapuskan. Sekarang orang Melayu kena bersaing dengan kaum yang lain. Kaum yang lain yang ada hak dan sebagainya tak bagi pada orang Melayu. Bodohnya bangsa Melayu ni ialah hak dia bagi pada orang lain, iaitu tanah. Kalau kita tengok sekarang ni, you cuba tengoklah kes perbualan antara Menteri Undang-Undang Taqiyuddin dengan Menteri Kewangan terhadap projek di negeri Kedah. 90% mungkin orang Kedah tu orang Melayu. Tapi projek tu nak bagi pada siapa? Pada syarikat yang dikuasai oleh orang bukan Melayu. Kan gila tak gila je tu. Saya tengok, mengucap panjang lah saya. Apalah perasaan dia menaik pakai nama syarikat itu yang Melayu tak ada. Sekarang ini pula saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita semua ini mesti berubah. Kita semua mesti berubah. Iaitu cara perubahan dia ialah cara berfikir kita. Cara berfikir kita mestilah dalam keadaan yang berubah, tahun yang berubah. Ni dah mula dah masuk soalan-soalan. Lalaya Izzati Aman, terima kasih. Pantun sikit, Zuhari suruh saya pantun.
Saya adalah darah Melaka, tahu pantun. Okey. Walaupun sedikit jumlah yang tengok, tapi ini permulaan ya, kita nak tengok dia punya problem ya. Ilham Ibrahim bertanya, bolehkah bangsa Melayu maju ke hadapan jika hanya berpaksikan parti bangsa sendiri sahaja tanpa mampu berfikir di luar kotak minda? Wah, ini satu soalan yang baik. Kalau tanya saya yang bodoh ni lah, tak berapa cerdik lah, universiti pun tak ada. Jadi soalannya, kalau kita masih lagi berpaksikan sentimen kaum ini, yang saya kata tadi, 5 perkara tadi, Islam, bahasa Melayu, bangsa Melayu, hak istimewa orang Melayu, Raja Melayu, yang itu naknya kita akan menjadi lembu lah. Menjadi lembu. Apa sebab saya kata jadi lembu? Padang tu kering kontang, lembu lah pergi teroka, pergi membajaknya, kemudian itu bajak itu dah boleh ditanam, jadikan sawah, jadikan apa pun tanaman. Tapi apabila hasil datang, dah jadi sawah, dah keluarkan padi, apa akan berlaku? Ialah, apa yang akan berlaku nanti? Ialah lembu akan ditambat balik. Lembu akan ditambat balik di kandangnya. Dan hasil daripada jualan-jualan tu, jual beras, jual musangking ke atas tanah, yang mana lembu dikerjakan untuk tujuan membajak tanah, tak dapat kat lembu. Kalau dia tanam padi, jerami padi pun dia tak bagi pada lembu tu. Kemudian tu lembu tu kalau dah tua, dia sembelihkan. Inilah tuan-tuan masalah kita. Jadi itu, kalau kita tidak berjuang dengan kedudukan sentimen kita ni rakyat Malaysia, agak susah. Hak Karman, ni masa orang kaya lah. Adakah DAP akan membela Melayu, Datuk, jika dah berkuasa semula? Hayazi bin Hashim. DAP ini, dia membela Melayu ni, ialah jika dia melihat Melayu ini menjadi sumber kekuatan dia. Maknanya, kalau Melayu ini menyokong DAP, tentulah dia akan memberikan balasan untuk menjaga kepentingan Melayu. Tetapi sekarang DAP banyak berpihak kepada bukan Melayu, kerana orang bukan Melayu yang bagi sokongannya. Orang Melayu pula dimomokkan DAP ni sebagai hantu. Yang hantu Jerangkong, Pontianak, Langsui. Jadi kalau orang Melayu nampak dia, mesti lari, kerana dia akan mencekik orang. Tapi belum ada lagi tuan-tuan dalam sejarah dunia ni, orang mati kena cekik ke hantu, Pontianak, Langsui. Tapi kalau kita tengok filem memang adalah Pontianak cekik orang. Tetapi pernah tak tuan-tuan dengar orang mati kerana dicekik Pontianak? Jadi masalahnya sekarang, orang Melayu lihat DAP itu macam tu. Wahal DAP ini parti sosialis. Dia berjuang untuk rakyat di bawah. Hanya kerana sudah bertahun sangat Lim Kit Siang dan anaknya Lim Guan Eng memimpin DAP, dia dilihat sebagai parti chauvinis Cina. Tetapi kalau Lim Kit Siang tak ada, Lim Guan Eng tak ada, the youngest generation dalam DAP yang agak nampak tidak terlibat dalam insiden-insiden 13 Mei, Op Lalang dan sebagainya, saya rasa tidak ada sebab orang Melayu boleh menerima DAP. DAP ini untuk makluman tuan-tuan, kalaulah lagi Tun Razak hidup, saya rasa dia bawa DAP ni di dalam Barisan Nasional. Puncanya dahulu, apabila dibuka kerajaan campuran tahun 70-an, DAP ni
dia tak masuk, dia tak mau. Yang masuk gerakan, kerana gerakan itu berdosa dengan UMNO, kerana rusuhan kaum ini berlaku ialah kerana gerakan, bukan DAP. Lekit Siang bertanding di Kota Melaka tahun 69. Kalau dia punca 13 Mei, mesti berbunuhan di Kota Melaka. Tak juga. Yang menjadi punca 13 Mei hanya kenyataan-kenyataan politik dua tokoh DAP, Fah Yu Teng dengan Goh Hok Guan. Tetapi banyak membangkitkan isu perkauman. Kawanan dia menang, dia marah, dia memaki hamun orang Melayu, parti gerakan. Tapi gerakan ini di bawah pentadbiran Lim Kee Yew, dia smart. Sebelum dia tahu menjangkakan. Dan masalahnya pula, apabila gerakan masuk, macam juga MCA. MCA tak mau terima DAP. Gerakan pun tak mau terima DAP. Jadi gerakan dengan MCA boleh bekerjasama. Gerakan multiracial, MCA, Parti Perkauman Cina. Dua-dua ini musuh yang sama ialah DAP. Kenapa DAP itu jadi musuh pada mereka? Kerana pahaman mereka terhadap ideologi itu. Kerana DAP ini orang sosialis, MCA ini kapitalis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita haruslah memahami isu ini. Jadi dalam keadaan berubah sekarang, apabila orang Melayu ada usaha-usaha nak dibuat kerajaan campuran, tapi peluang dia dah tak ada, tuan-tuan. Dah finish. Iaitu apabila berlaku je kekosongan kerajaan Perak, DAP offer tangan untuk nak menyokong kerajaan diwujudkan di antara UMNO dan DAP. Tetapi kerana terkepung dengan minda sempit, tak melihat masa depan, UMNO telah menolak kerjasama itu. Kalau saya jadi presiden, dia buat kenyataan ini, saya kerjasamalah. Apa salahnya? Dulu pernah berlaku. USNO dalam kerajaan persekutuan, dia barisan nasional. Di Sarawak, di Sabah, dia pembangkang. Dalam kerajaan berjaya. Jadi, kalau DAP, di kerajaan persekutuan dia pembangkang, di alam kerajaan negeri di Perak, dia kerajaan, apa masalah dia? Tak ada apa masalah pun. Dan kita tengoklah test lah dulu, macam saya buat malam ni, test run dia. Iaitu percubaan dia macam mana. Kita tengoklah 3-4 bulan, boleh kontrol tak? Boleh kontrol DAP ni di dalam kerajaan. Tapi kita terlalu sentimen Melayu. Kita berjuang kononnya untuk Melayu. Sebenarnya kita menjual Melayu. Minum kopi. Kopi ini ditaja oleh syarikat Ali Maju. Terima kasihlah syarikat Ali Maju. Bukan saja kopi, makan kru malam ni pun dia sponsor. Dia normal kata, orang Melayu masih tidak mahu berubah, terutama masa mengundi sewaktu PRU, demi masa depan anak cucu cicit mereka, khususnya orang Melayu yang tinggal di luar bandar. Apa komen Datuk? Anak cucu cicit kita ni, kita kena lihat, mereka kena peka dan sensitif. Kita nak tahu perasaan kita, apa ada masa depan pada anak cucu kita. Simple ya. Kita sebagai bapa, tengoklah anak cucu kita ni waktu tidur. Tengoklah dia bergelimpangan. Kalau dia seorang anak yang mewah, tak apalah, dia ada aircon, bilik dia ada katil cantik. Tapi kita kelas menengah Melayu dan juga golongan rakyat terbawah ni, bergelimpangan dekat ruang tamu, bergelimpangan satu bilik 5-6 orang. Kadang-kadang kita tengok dia hanya pakai baju seluar dalam je, dengan tak berbaju dan sebagainya. Kemudian kita tengok bahawa mereka malam-malam gelisah, pusing kiri, pusing kanan, kerana diserang oleh nyamuk ke dan sebagainya. Jadi kalau kita ada insaf benda itu, pertama apa? Untuk nak bagi keluarga kita kebaikan yang lebih baik. Iaitu pertama, kalau soal perumahan, kita siapkan mereka perumahan. Kalau mereka perlukan kehidupan yang lebih baik, kita mencari wang
supaya dia dapat pakaian yang baik dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan, kita semua tak kisah. Ini pengalaman saya. Waktu saya diberitahu pembinaan projek perumahan awam Seri Labuan di tapak padang bola tu, saya diserang berhempas pula. Malah ketua bahagian saya pun dituduh dapat kewangan dan sebagainya. Apa berlaku? Mereka membantah dakkan padang bola itu daripada membuat 640 unit rumah bagi memindahkan orang Melayu yang duduk satu bilik, yang duduk dua bilik, anak ramai di flat Seri Labuan itu. Mereka demonstrasi. Dan saya, hari ini saya ketawa lah. Sebab kita ada gambar. Masa dia lakukan perbuatan membantah projek ini, dia kutip duit untuk hantar peguam menyamannya. Dia demonstrasi. Tetapi orang yang pertama dapat faedah mereka. Mereka tak bantah pun bila rumah tu dah siap. Kita bagi surat penyerahan tawaran rumah ni secara percuma. Kerana kita kontra dengan rumah tu dia beli dulu. Jadi tuan-tuan tengoklah orang Melayu. Saya dah kata dengan penduduk Bandar Tun Razak tu, orang Kongo tu, daripada kamu perjuangkan jangan dibangunkan padang bola kerana kamu nak main padang bola, yang main tu pergi kilang. Orang kat situ tak main pun. Sehingga bandaraya buat 2 padang bola, ditanggung oleh pemaju. Satu kat sebelah masjid Saidina Umar, buat lagi satu lagi. Tak kononnya yang itu bandaraya susah nak main petang-petang, kita buat lagi satu padang. Pergilah tengok padang tu, berapa orang yang main bola petang-petang. Tapi apa yang saya nak katakan ialah, daripada membantah padang tu, patut kamu lawan. Kamu lawanlah untuk desak bandaraya beri peruntukan kepada penduduk Bandar Tun Razak yang rumah belaga kat belakang tu, Kampung Kongo tu, untuk beli rumah dengan kos mampu milik RM198,000. Sekarang ni rumah dah dibangunkan dan akan siap untuk diduduki dalam 3-4 bulan. Mereka menganga tengok rumah tinggi. Kamu masih lagi duduk dalam rumah yang list, yang ada masa lagi dalam 40 tahun lagi. Tahun 40, kalau UMNO dah pupus, Parti Perbumi dah pupus, PAS dah pupus, yang generasi tu berparti, dia buka kitab perancangan DBKL. Dia kata rumah Bandar Tun Razak ni, iaitu rumah jalan jujur, jalan mewah, jalan makmur ni, kita kena robohkan untuk memberi laluan untuk membuat bahagian industri. Jadi tak bersebab orang Melayu nak dipindahkan ke mana. Dia tamat list, bukannya dirobohkan untuk pembangunan. Kalau dirobohkan untuk pembangunan, kita boleh ganti. Yang ni sekarang tanah kamu dah tamat, dah tutup. Jadi kerajaan ambil balik. Mana orang Melayu pada tahun 2060 esok nak duduk, iaitu 100 tahun selepas Melaya merdeka, tahun 2057, 2060, kerajaan akan ambil tanah itu untuk nak buat industri. Industri perlu. Rakyat banyak, rumah banyak, kerja tak ada, tak guna juga. Jadi itu sebab kadang-kalanya kita tidak memandang jauh. Apabila kerajaan mencadangkan membuat ARL laju, tujuannya supaya laluan itu akan membuka peluang pekerjaan. Seperti di negara maju, di Jepun, berapa banyak orang yang duduk di luar Tokyo, 100 km daripada Tokyo, tetapi disiapkan dia punya transport dalam bentuk laju. Jadi dalam 40 minit dia sampai ke tempat kerja dia, walaupun dia duduk 100 km, duduk di Seremban ke duduk di Tanjung Malim. Kerana di Kuala Lumpur sekarang ni, kita kena tengok kepadatan penduduk kita. Orang Melayu sikit-sikit flat, sikit-sikit flat. Sampai bila ni nak jadi ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak cakap sekarang ni, Karman tanya. Nanti saya tanyakan soalan tu Karman. Masalahnya sekarang ni Karman, daripada kita tanya topik, lari topik sikit, tanya sikit kat Tokek Ali Baju.
ahli maju bukan baju. Berapa pekerja dia yang Hindu tapi pakai kopiah? Tak jawab pun tak apa. Saya boleh jawab. Kita bukan tanya kenapa ahli maju banyak pekerja Hindu. Kita kena tanya kenapa anak Melayu tak nak kerja. Kenapa? Anak Melayu tak nak kerja di kedai-kedai mamak ni. Kalaulah sekarang ni ada orang nak minta kerja kat ahli maju, besok saya cakap dengan Datuk Ahli Maju, you buang ni. Pekerja ni 10 orang ni. Berapa banyak anak Melayu yang nak buat demonstrasi sama ada di Kementerian Dalam Negeri atau Jabatan Imigresen buat poster. Poster. Kami tidak mahu kerajaan memberi permit kerja lagi. Kami mahu kerja. Berapa kali dah ada? Ada. Jadi kita tak boleh juga. Jadi kita ni nak cakap salahkan orang, kita tak pernah salahkan diri kita. Kita beribu kita keluarkan orang budak sekolah vocational, beribu kita keluarkan mereka daripada institut latihan yang diwujudkan oleh kerajaan. Mana mereka? Kenapa mereka tak bekerja? Kenapa kata arwah mak saya suka berkubang kat rumah, naik motor mak rempit dan sebagainya. Jadi Karman, kita tak perlu nak tanya benda yang tu. Kita tanya pula diri kita. Asyik jangan nak salah ahli baju ni lantik pekerja Hindu pakai kopiah. Bila lah kopiah tu menjadi identiti Islam? Bila maksudnya songkok ni jadi identiti Islam? Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin non-Muslim banyak yang pakai songkok. Di Afrika pun ramai. Kalau kita kata songkok lah. Jadi dalam isu ni saya nak minta lah tuan-tuan, kita jangan salahkan orang lagi. Kita kena salahkan diri kita. Telah masanya kita menanya dada kita sendiri. Jangan tepuk selera tanya dada. Tak boleh. Tepuk dada tanya selera ni sudah berakhir. Sekarang kita kena pakai. Kita tak boleh terlalu sentimen perkauman, sentimen Melayu yang membabi buta ni. Ni Hazazi bin Hashim ni dia cakap politik ni kot. Dulu PAS sering laungkan perjuangan Islam, tapi sekarang bila PAS berada dalam kerajaan, langsung tidak kedengaran lagi laungan perjuangan Islam. Malah pemimpin PAS kadang sibuk mengagihkan ganimah, harta lah, jawatan dalam JLC. Sesama kroni yang bernaung di bawah Din Tantawi dan Takiri saja. Hanya kalangan kroni Tantawi saja yang menguasai kota JLC PAS. Apa pandangan Datuk? Saya soal ini soal biasa lah. Tapi yang penting sekarang ni dah diwawakan dan pun disebut oleh DAP, walaupun dia bukan orang Islam, masalah pertambahan judi, yang ni PAS bisu. Kemudiannya hari ni dengan keadaan yang berlaku daging mentah, daging haram ni, banyak orang hantar mesej dekat saya tanya kenapa didakwa logo. Saya ni taklah pandai sangat, tapi saya membaca dah. Problem kita halal haram ni dalam bidang apa tuan-tuan? Dalam bidang agama Islam. Jadi agama Islam ni bukan federation tuan-tuan. Bukan hal persekutuan. Agama Islam ni hal negeri. Dari itu kerajaan persekutuan tak boleh nak charge mereka yang jual daging haram ini, yang bukan disembelih ni. Jadi apa yang kerajaan boleh buat ialah di bawah akta perihal perdagangan, iaitu menyalahgunakan logo halal. Itu saja. Soal syarikat yang berkenaan itu menjual daging yang tidak disembelih ni, ini di bawah Jabatan Agama Islam. Mereka yang perlu bertindak. Tetapi masalahnya mana ada undang-undang yang dibuat dalam akta undang-undang Islam ini yang menyebut soal bahawa Jabatan Agama Islam boleh bertindak terhadap mereka-mereka yang menipu, mengeliru dan sebagainya soal Islam. Ini kena kajilah undang-undang Islam negeri-negeri. Kerana undang-undang Islam negeri-negeri ini berbeza. Jadi apabila kita nak katakan CA yang suami isteri yang kena dakwa pagi tadi itu
Tak boleh didakwa daging dalam itu. Di bawah akta mana? Yang inilah patut PAS sekarang ni mencadangkan supaya dikaji sebalik undang-undang, dan jika perlu, walaupun ini hal persekutuan, maka berunding dengan kerajaan negeri untuk selaraskan satu enactment, bukan akta ya, iaitu perihal dagangan orang-orang Islam. Ini kena buat. Jadi sekarang ni contoh dia. Kita sibuk halal. Yang sebenarnya apa halal ni? Yang halal ni yang sebenarnya patuh syariah. Syariah itu perlu dipatuhi. Jadi masalahnya sekarang ni halal ini hanya satu ayat sebutan. Itu sebab bank dia tak sebut bank ni halal. Tak ada. Sebab apa? Bank kalau dah halal, dia ada bunga dalam tu. Bertentangan dengan Islam. Jadi bank buat ayat patuh syariah. Bukannya Islamic Bank. Islamic Bank ni orang Islam dalam tu. Kalau bank Islam tu bolehlah dipanggil Islamic Bank. Ini Maybank pun ada Islamic Bank, Hong Leong pun ada Islamic Bank. Gila apa tu? Itu kadang-kadang saya pelik dengan perkataan Islamic Bank ni. Patutnya akaun patuh syariah. Maknanya duit kamu tu tak masuk dalam duit yang bercampur-campur macam kerajaan sekarang. Hasil babi, hasil arak tak masuk wang yang disatukan untuk dibelanjakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak katakan patut inilah perjuangan PAS, iaitu memastikan diselaraskan sekarang undang-undang Islam ini, yang mana waktu zaman British tak berani usik, iaitu soal agama Muhammad ini. Kenapa kita dah merdeka tak boleh membuat sesuatu yang baik untuk kebajikan Islam itu sendiri? Masih lagi takut untuk berterus terang bagi mengatakan kepada ketua agama, iaitu Raja-Raja Melayu ini, jom kita berbincang, selaraskan elemen agama ini. Walaupun dia bukan satu akta persekutuan, tapi kita tidak melakukan. Jadi pada saya dah telah tiba masanya. Dan begitu juga kita tengok PAS ni, dia tidak react pun perkara-perkara yang dulu dia perjuangkan. Seperti judi, hal-hal haram ni dia tak perjuangkan. Malah menteri lah sekarang ni pemegang cop halal. Adalah menteri dan timbalan menteri kata dijamin halal dia. Who are you? Siapa engkau yang nak kata halal? Kau dah pergi ke kilang sembelih tu? Kau dah tengok ke kilang sembelih dia? Kau dah tahu ke siapa yang sembelih ni? Orang mandi junub ke tidak ke? Bagaimana pembersihan dia? Ini daging tu dah pack. Dia tunjuk surat-surat, inilah imam, inilah lebay dia, inilah yang sembelih. Oh, ini dijamin. Benda je. Saya tengok pun ketawa juga. Ketawa saya tu kerana nampak sangat kita ni bukan orang yang cuba mendalaminya. Contohnya sekarang, mereka nak jual daging. Okey? Panggil rombongan independen lah. Takut rasuah kan, panggil lah pegawai ni kan, JAKIM ni. Dan masalahnya sampai sekarang ni ketua pengarah JAKIM bisu sebisu-bisu untuk bercakap soal halal dan haram ni. Tuan-tuan dan puan, saya bercakap panjang ni untuk tujuan terairan ya. Kalau ikut live dalam Facebook saya ni, dah sampai 100 ke atas, baguslah. Ini tujuannya, saya ada satu slot yang akan dibagi oleh penerbit ni, iaitu berterus terang. Jadi ini seorang-seorang. Kalau saya buat esok program berterus terang, saya akan panggil orang yang tak datang, yang nak bercakap. Kita menghadapi isu taksi, saya akan panggil pemandu taksi. Kita menghadapi isu penjaja yang dirobohkan oleh DBKL, kita akan panggil ketua penjaja itu untuk ada di sini. Jadi konsep berterus terang itu bukan tujuan politik saja, tetapi saya akan panggil semua orang. Jika ada kes-kes, saya nak tunjuk tuan-tuan. Ni ada orang hantar. Ini saya nak terus terang. Bukannya saya nak bohong.
Contoh dia, sekejap ya, saya tunjuk ya. Ini orang hantar kat saya. Mana dia? Satu orang hantar dekat saya. Dia kata, Datuk, tolong bantu. Dia kata, orang ini namanya Ibrahim, anak Kelantan, Jati, duduk Gua Musang. Bil dia baru RM57.37. Dia duduk di banjir. Ni dia kata kampung dia ni di Kelantan, di Gua Musang, dekat Rombok dia. Siap dengan dia punya lokasi, dia bagi tahu kat saya. Ini saya rasa kalau perlu saya akan panggil ni. Nombor pakcik ni, nombor telefon dia apa dia. Ibrahim ni. Saya nak tanya dia dalam bertus terang ni. Kan Tengku Razali yang di parlimen di situ bertahun-tahun. Daripada tahun 74 sampai sekarang. Kemudian Tengku Razali ada jawatankuasa bahagian, ada macai kiri kanan. Kenapa tak pernahkah mereka datang tolong pakcik ni? Jadi saya akan menghubungi pakcik ini, dan jika ada masa yang terluang, saya akan tanggung kos bas dia, penginapan dia semalam untuk bawa ke sini betul terang. Macam inilah. Itu juga. Kemudian itu saya juga ada mesej ya. Ini saya tuan-tuan ya. Hari-hari saya terima masalah rakyat ni lah. Saya lah macam wakil rakyat, tapi saya seronok lah kerja ni. Tuan-tuan ya. Mana dia? Ni satu. Pertama, saya nak ucap terima kasih kepada PPZ, Pusat Zakat Negeri Selangor ya. Dia punya CEO tu, Syed Sofian. Saya hantar mesej ya kepada dia. Berdasarkan kepada hantaran seorang jawatankuasanya, nama Cik Bunga. Persatuan Veteran Tidak Berpencen Selangor. Dia kata Cik Amit ni duduk di Kelang. Rumah dia dah bocor bekas veteran. Saya pun hantar mesej kepada Cik Sofian supaya pergi bantu kerana ni perlu. Tengok tuan-tuan ya, saya ni orang UMNO. Kerajaan Selangor tu di bawah kerajaan PKR. Jadi kemarin dia hantar gambar. Ni gambar. Gambar rumah dia repair dah oleh kontraktor yang dilantik oleh pegawai pungutan zakat Selangor. Jadi saya pun nak panggil juga bekas veteran Cik Amit ni. Rumah dia ni dah bocor, dah nak roboh bertahun dah. Tapi tak pernah diambil kisah pun oleh bahagian veteran tentera. Jadi saya akan panggil dia. Inilah orang-orang yang sebahagiannya yang telah saya bantu. Saya tengok bagaimana nak membantu mereka. Lagi satu. Saya nak cakap, tuan-tuan. Ini bekas cikgu saya, Dr. Hashim. Terlantar di hospital. Yalah, cikgu tentulah ada pencen. Tapi masalah dia, perubatan dia tinggi. Jadi masalahnya sekarang, apa Kementerian Pendidikan buat kepada bekas-bekas cikgu? Bekas-bekas cikgu ni. Ada tak yayasan kebajikan bekas-bekas guru ni untuk dibantu? Dan sebagainya. Jadi, kalau saya tengoklah tuan-tuan, mesej-mesej yang dibagi ni, dan saya rasa tetamu saya juga dalam bertus terang ni ialah saudara Ayanda Rani Kulub. Saya nak panggil dia. Jadi kita akan gunakan platform bertus terang ini untuk memanggil, menjemput, atau ada orang yang tak menawarkan diri nak hadir dalam isu untuk mengadu hal-hal kehidupan dia. Supaya dengan konsep bertus terang ini kita dapat membetulkan kerajaan ni. Jadi tuan-tuan dan puan, ada lagi ni. Hayari, macam mana rakyat nak rasa dihargai? Menteri jatuh basikal, JKR minta maaf. Rakyat jatuh lubang, hospital je yang minta
yang minta bil. Bayangkan JKR langsung tak kelihatan. Yes. Saya pun ada pengalaman. Tuan-tuan pun mungkin ingat. Satu jalan daripada pantai ke Kuala Kelawang. Kat Lengging sana lah. Nama Bukit Tangga tu. Saya 2 minggu. Saya dulu masa anak saya belajar di MSM tu, saya tiap minggu pergi. 2 minggu. Jalan tu berlubang. Daripada kecil jadi besar. Jadi, saya nampak tak ada ambil tindakan. Kali ketiga, saya viralkan. Buat secara langsung. Malam tu juga dia repair. Itu saya tak tahu. Persoalan saya, kenapa setelah viral begitu, baru nak dia ambil tindakan? Apa kerjanya sekarang agensi kerajaan? JKR dah tentu begitu. Ni wakil rakyat, ketua kampung, pegawai-pegawai pejabat daerah. Takkan tak lalu jalan tu tak nampak. Ya. Ini yang kadang-kadang saya rasa kena peka lah. Macam Datuk Bandar saya, Datuk Mahathir Ngah. Saya komplain dekat dia. Depan saya 2 kali dah. Saya tengok motor terlentang di jalan Sungai Besi, susul ke jalan istana tu. Daripada Sungai Besi, ada satu jambat dekat Melaya. Kerana simen tu jatuh, mereka kelah pun merosakkan jalan itu. 2 kali saya tengok motosikal jatuh kat situ tergelincir kerana dinyeta tu dah hilang, tinggal batu ketil-ketil gitu. Jadi saya hantar pada Datuk Mahathir, saya tengok tadi dah jalan, dah siap, dah dicat balik, dah dibetulkan. Jadi masalahnya sekarang telah tiba masanya kita semua proaktif dalam isu rakyat ini. Karman, kopiah ni satu peraturan sebenarnya. Jadi kalau saya pakai kaskeban, you marah pula. Untuk rambut jangan gugur. Faham? Jadi jangan kita ada perasaan lah. Ini sakit hati lah. Okey. Kita dah jawab. Okey. Ni ahli maju pun ada dalam saya punya ni. Dia kata terbaik. Sebab saya jawab dari segi logik. Sebenarnya memang diperlukan bagi pekerja-pekerja sajian makanan ni kena tutup rambut, takut rambut jatuh. Kadang kita jadi pelik juga. Yang kat dapur tutup rambut, yang hidang tu tak tutup rambut. Jadi dia ambil pendekatan, bagilah kopiah. Kopiah tu bukan ada apa pun. Okey. Jadi kita berhenti sekejap tuan-tuan. Sebelum saya menutupkan isu try run, program yang akan saya hostkan ke depan ini berterus terang. Jadi kita ada masa lagi dalam 10 minit untuk menutupnya. Kesimpulan isu yang mana. Dari sementara itu tuan-tuan boleh buat pertanyaan kepada saya dan saya akan menjawabnya. Walaupun hari ini sikit tetapi cukup baik kerana lebih pada 100 orang menontonnya. Jadi benda yang baru memang sedikit. Okey, kita rehat dulu. Selamat.
Satu perkara yang saya bangkitkan di awal tadi ialah bagaimana sikap-sikap orang Melayu ini yang menyebabkan dia terkeluar daripada dipanggil Melayu di bawah artikel 160 perlembagaan. 160 perlembagaan, Melayu itu mesti beragama Islam. Kedua, berbahasa Melayu. Tiga, adat istiadat Melayu. Jadi masalah yang bangkit sekarang ni, yang patut kita ambil tahu, ialah ramai betul sekarang ni orang Melayu tak sedar bahawa dia sudah melanggar pasal 160 ni. Kerana satu perkara yang kamu amalkan bukan satu adat istiadat Melayu, kamu tertolak menjadi Melayu. Pertama, yang jelas kalau kamu bukan Islam. Lagi setelah asalnya kamu Islam. Dua, kamu asyik cakap bahasa Inggeris. Sehingga anak kamu pun kena dimasukkan tuition sekolah bahasa Melayu. Kerana kamu menggunakan bahasa perantaran keluarga kamu dalam bahasa Inggeris. Dan tiga, kebudayaan. Saya nak beritahu tuan-tuan, apakah dia kebudayaan Melayu yang diamalkan itu? Dia basic dia mudah, iaitu kebudayaannya bermula kepada perkahwinan. Yang kita pakai baju Melayu, berinai, khatam Al-Quran, itu antara ciri-ciri adat istiadat Melayu dalam kebudayaan perkahwinannya. Tetapi jika tak ada ni, tiba-tiba pakai kot, pakai suit, itu bukan budaya Melayu, itu barat. Maknanya boleh dipertikaikan bahawa anaknya bukan boleh jenis Melayu, bukan orang Melayu. Itu sebab majlis-majlis kepentingan Melayu ni, seperti majlis perundingan Melayu ni, apa kau buat? Ini lebih serius lagi. Dah tiba masanya majlis perundingan Melayu sekarang ni berdialog dengan kerajaan untuk memperkokohkan 160 ni. Contohnya, seorang wanita Melayu berkahwin ala Sikh. Kalau dia balik ke Malaysia esok, dia tidak melakukan perkahwinan cara Melayunya, kerana kabarnya dia seorang Islam, maka tertolak dia sebagai orang Melayu kerana tak mencukupinya. Dan itu badan-badan NGO yang bercinta kebudayaan ini, Jabatan Kebudayaan dan sebagainya, kena merangka. Sebab sekarang banyak sudah orang yang dikatakan Melayu sebenarnya tidak Melayu. Termasuklah mamak-mamak ni. Kita iktiraf dia Melayu, tapi dia masih gunakan bahasa ibunda dia. Tapi Datuk Ali Maju, dia bukan saja boleh gunakan bahasa India, bahasa Melayu. Tapi tuan-tuan tak tahu, Ali Maju tu boleh bahasa Jawa. Orang Sabak Bernam, orang Sungai Besar, tahu dia boleh cakap Jawa. Dan saya dengar dia cakap Jawa lebih baik daripada Jawa lagi. Tetapi bagaimana masyarakat lain? Jadi itu sebab kita kena memperkokohkan artikel 160 ni. Perlembagaan ini. Siapa tu Melayu? Jadi kalau you orang Melayu, you mengatakan kamu syarikat Bumiputera, tapi kamu meraihkan Christmas, ini bukan soal akidah. Kamu mungkin orang Islam, tapi itu bukan kebudayaan Melayu. Kalau sekali buat tak apa, bertahun tiap-tiap Christmas ada. Termasuk anak dia lah, termasuk anak seorang orang kuat parti lah, bangga. Duduk dalam pokok, bergambar dengan pokok Christmas, bertanduk, pakai Santa Claus. Saya pun seram lah bila tengkuk saya tengok budak ni. Jadi soalnya sekarang ni, orang Melayu kena faham. Kalau kamu tidak menjadi Islam, kamu tak Melayu. Itu basic yang asal. Kedua kalau kamu Melayu, tapi kamu tak berbahasa Melayu, tak gunakan adat istiadat Melayu, termasuk soal perkahwinan, maka kamu sebenarnya tidak Melayu. Jadi masalahnya sekarang, kerajaan mesti didesak oleh badan-badan kepentingan Melayu ini. Itu saya nak beritahu supaya satu SOP prosedur orang itu boleh dinamakan Melayu. Bukan kerana keturunan. Ahmad bin Daulah kahwin dengan Minah bin Kasim, Melayu tak. Kita kena tanya. Dan orang Melayu boleh membuat bantahan. Macam kes yang kahwin di India tu. Kalau dia balik, tak buat apa-apa, kita boleh membantah kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk
mengeluarkan dia daripada perkataan Melayu tu. It's not Malay. Dia hanya Islam je. Jadi kena rangkum 3 perkara ni. Ini masalah. Begitu juga orang yang nak jadi Perdana Menteri ni Melayu. Tapi kita sekarang ni okey lah. Yang akan datang, kerana campuran Bangladesh, Nepal ada kat Melaya ni, Bengali pun ada. Esok anak orang itu tiba-tiba dia masuk politik, dia agama Islam mungkin, tapi dia tidak tahu cakap bahasa Melayu secara langsung. Ketiga, tak pernah mak bapak dia berkahwin cara barat, kahwin di England, pakai kod, pakai gereja ke, tak bersanding. Jadi kalau you tengok pelajar-pelajar kita di Australia, mereka kahwin cara barat, pakai kod, pakai tie, pakai gaun, mana gitu. Jadi anak yang lahir tu nak dipanggil Melayu. Mak dia tadi betul lah Melayu, tapi oleh dia dah kahwin dengan Mak Saleh tadi, kerana dapat anak dia kita nak bagi Melayu ke? Dengan asal basicnya dalam majlis perkahwinan itu, dia tidak menggunakan adat istiadat dan kebudayaan Melayu. Itu sebab tuan-tuan, waspada sikit diri anda itu Melayu. Bukan setakat anda Islam, bukannya boleh sahaja bercakap bahasa Melayu, tapi adat istiadat Melayu itu mesti diamalkan. Diamalkan. Yang mana tidak bercanggah dengan syariat Islam. Contohnya, kalau main kompang, cukuplah. Kalau bersanding tu salah, kompang lah. Atau kalau kita hendak ikut puak yang ke Arab tu, dia buat majlis, perkahwinan dia, perempuan-perempuan, laki-laki lelaki. Itu saja. Jadi itu saja tuan-tuan. Kesimpulannya pada malam ini, try run. Jadi saya nak buka lagi ni. Tuan-tuan nak tengok. Masih lagi bertahan. Lebih daripada 100 orang. Jadi Hayati, terima kasih atas komen tuan. Terima kasih juga pada Tuan Samsudin Nawawi yang main peranan. Kariman. Okey, jangan jemu ya. Okey. Datuk Ali Maju. Okey. Saleh Saleh dan yang lain-lain. Dan termasuk kawan karib saya Bahar Azwan. Dan akhirnya ada poin yang boleh saya tinggalkan. Ini masalah saya dituduh kononnya melahirkan video konsen tu. Sehingga polis membuat kertas penyiasatan. Tadi saya pergi ke Balai Polis Petaling Jaya dengan kawan saya, pergi berjumpa pegawai penyiasat dan ambil keterangan saya. Saya senang ya. Kalau saya buat tulisan tu salah, tak betul, telefon saya. Ahmad Zaki telefon. Apa salahnya? Kalau dulu boleh telefon, sekarang tak boleh telefon. Bang, betulkan bang, saya tak terima komisen tu bang. Abang betulkan. Jadi apa tujuan? Apa yang saya nak buat sekarang, minta Suruhanjaya SPRM ini buat siasatan. Dan mereka saja yang boleh membersihkan bahawa SPRM, bahawa pembelian vaksin ini tak ada kamsen. Jadi SPRM sekarang perlu membuka kertas siasatan di atas kenyataan yang tak didaun Dewan Rakyat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Pertanyaannya 500 juta kamsen siapa dapat? Buka kertas siasatan. Kejar sampai ke dapat siapa yang berjumpa pembekal vaksin itu, di mana perundingan itu berlaku, kerana kemudian itu mereka cerdik mungkin, cuba cek akaunnya di luar negara, bagaimana transaksi rasuah itu. Jadi kena cek. Ini yang saya nak bagi tahu. Kemudian saya nak minta pihak polis siasat balik laporan yang dibuat oleh Sheikh Abdul Rahman, pemilik Rehan storage dekat Johor tu. Dia ada buat aduan. Dia kata saya fitnah, tapi hari ni dia didakwa. Dengan berawal kononnya dia dah disiasat, dah dapat tahu, maknanya dia buat laporan palsu terhadap menuduh saya. Saya malahlah benda-benda yang demikian. Jadi dari itu saya akan mencadangkan supaya kerajaan sekarang ni tutup SPRM.
bukan tutup SPRM tu dari segi SPRM tu tutup. Mana jangan guna perkataan rasuah. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ni patut dijenamakan baru, iaitu Suruhanjaya Penyiasatan Khas Malaysia, yang macam kita lihat dilakukan di Amerika, FBI, Federal Bureau Investigation. Jadi kita perlu ada FBI sekarang untuk counter laporan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polis diraja Malaysia. Sekarang masalah di Malaysia ni, polis ni tak ada siapa counter dia. Kes counter, contohnya kita tengok ya. Macau scam dibuka oleh SPRM. SPRM pun siasat, riman, tangkap. Kemudian ketua polis pun buat kenyataan. Apa kenyataan ketua polis? Pindahkan mereka. Bukan lucutkan jawatan. Dah jelas ada duit 1 juta, ada ini. Dah ada bukti. Mereka mempunyai wang. Kenapakah dia hanya sekadar dipindahkan ya? Dari itu, supaya kita nak jaga negara kita bukan saja rasuah, keselamatan, check and balance antara polis ni. Siapa check and balance polis? Parlimen Sukati ya. Macam saya dah beritahu telefon yang buat saya ni ialah dalam iPad. Dia ambil saja. Saya punya telefon sampai sekarang tak serah lagi IPD Kajang. Pada siapa saya nak mengadu? Jadi kerajaan sekarang ini sudah tiba masanya mengkaji semula untuk menghapuskan nama pencegahan rasuah pada SPRM. Maknanya selagi SPRM itu ada nama rasuah, selagi itulah adanya rasuah dalam negara kita. Dari itu, untuk nak menghapuskan rasuah ini, kita hanya namakan Suruhanjaya Penyiasatan Khas Malaysia, Special Investigation Commission, untuk menyiasat apa saja perkara yang berlaku di bumi Malaysia, termasuklah di Kementerian Pertahanan itu. Ya? Macam saya pernah menaikkan isu di Kementerian Pertahanan, orang asyik sibuk, orang politik rasuah, menteri rasuah itu rasuah, tapi yang sebenarnya berlaku di kalangan mereka, antara civilian dengan tentera. Tapi siapa nak cek? Sebab diorang ada kapal perang, ada kereta perisai, ada jet pejuang, siapa berani? Nasib baiklah kita telah dapat seorang KSN. Saya adu pada KSN Tan Sri Zaki, dia dah panggil KSU Mindef. InsyaAllah dengan perubahan, dengan itu ada perubahan sedikit dari segi tender-tender yang dikatakan katel. Ini katel. Betul-betul ada katel. Atau katel ke di Kementerian Pertahanan. Sebab mereka yang menentukan harga, mereka yang menentukan siapa dapat, dan katel ni juga ada di Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kita nak hapuskan katel ini, kita kena buang. Katel yang berlaku di Kementerian Pertahanan itu perlu dimusnahkan, yang didalangi oleh 2-3 orang syarikat yang menguasainya. Dia isu daging, dia bukan katel. Dia isu sindiket. Ada sindiket melibatkan custom, melibatkan Jabatan Haiwan, melibatkan Makis dan melibatkan semua. Yang ini kita nak pecahkan sindiket ini dan mendakwa sindiket ini. Jadi saya harap SPRM juga masuk untuk membuat siasatan terhadap isu daging non halal ni, atau daging haram yang dihalalkan melalui packing ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi dalam siaran sebenar, biar betul terang, supaya kita lebih terang dan faham isu yang sebenar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka yang menuntunnya, dan juga selamat malam kepada yang bukan Islam. Sudah? Terima kasih. Ya, try run kan. Kita kena buat try run macam tu. Tak ada soalan? Tak ada.